Hai, Assalamualaikum murid-murid. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Guru. Cikgu ucapkan kepada semua. Hari ini kita dah mulakan ya kelas PDPR, pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Jadi bertemu lagi bersama Cikgu Haslinda dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita belajar. Murid-murid, minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas ya. Kita masih lagi dalam unit 10 yang bertajuk Uniknya Budaya Kita. Kita akan sambung mempelajari budaya kita rakyat Malaysia. Hari ini, cikgu akan gunakan buku aktiviti. Jadi, semua murid keluarkan buku aktiviti masing-masing ya. Kita akan gunakan buku ini bersama-sama dan sediakan alat tulis. Dah bersedia semua? Hari ini kita akan belajar dua isi pembelajarannya murid-murid. Yang pertama, enaknya selera utara, halaman 72. Dan yang kedua pula, kita akan belajar petikan yang bertajuk enak dan lazat, halaman 73. Jadi, semua orang buka buku aktiviti jilid 1. Baiklah, sebelum kita belajar, kita kena tahu dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir sesi PDPR, murid dapat menyatakan idea keseluruhan bagi teks yang dibaca dengan betul. Hari ini kita akan belajar kemahiran membaca ya murid-murid. Jadi, kriteria kejayaan kita pada hari ini, mari kita sebut sama-sama. Saya dapat menyatakan 1 daripada 2. Idea keseluruhan teks yang saya baca secara tulisan. Bagus, jom kita belajar. Ingat ya murid-murid, membaca itu jambatan ilmu. Jadi kita kena rajin membaca dan pandai membaca. Baiklah murid-murid, muka surat 72 ya. Enaknya selera utara. Murid-murid sudah jumpa halaman ini? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Ingat pesan cikgu tak murid-murid? Semasa membaca, pastikan kamu tunjuk apa yang kamu baca, mata melihat apa yang kamu baca dan telinga mendengar suara cikgu. Kita baca sama-sama. Jom kita baca tajuk dahulu. Enaknya selera utara. Okey, turun bawah perenggan yang pertama. Pada hari Minggu yang lalu, keluarga Suraya mengadakan jamuan. Turun bawah ya. Mereka mengundang jiran-jiran. Nokta. Baik. Kita akan masuk perenggan yang kedua. Turun bawah. Pada hari tersebut, Ibu Suraya memasak makanan. Turun bawah. Beliau memasak nasi putih, gulai daging, ikan pekasam, turun bawah, goreng, dan kerabu umbut kelapa. Nokta. Baik murid-murid, apabila kita membaca, kita perlu serlahkan ataupun highlightkan isi penting yang kita jumpa. Kamu boleh gunakan pensel untuk gariskan atau bulatkan dalam buku. Macam cikgu guna pen penyerlah. Kita akan gariskan isi penting yang mengandungi makanan. Apa yang Ibu Suraya masak, kita kena serlahkan. Nasi putih, lagi gulai daging, lagi ikan pekasam goreng, dan kerabu umbut kelapa. Okey, kamu pun kena gariskan ataupun bulatkan ya. Baik, kita sambung lagi perenggan ketiga. Sedia? Nenek Suraya
menyediakan pencuci mulut. Beliau, turun bawah, menyediakan pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga pudak. Keluarga Suraya selalu menyediakan masakan ini, turun bawah, untuk sesuatu majlis. Nokta. Murid-murid, apa itu pencuci mulut? Adakah yang awak guna untuk cuci mulut awak? Tak ya, ini adalah simpulan bahasa. Pencuci mulut ialah makanan selepas makan, makanan ringan. Selepas kita makan menu utama tadi, kita akan makan makanan sampingan, makanan ringan lah kiranya. Selepas kita makan ya. Okey, jadi mari kita serlahkan pencuci mulut yang dimasak oleh Nenek Suraya. Apa dia tadi? Ya, pulut mangga, agar-agar, kuih bunga pudak. Pandai murid-murid. Okey. Kita kena gariskan atau bulatkan isi penting. Okey, mari kita sambung perenggan yang terakhir. Para tetamu makan dengan penuh berselera pada hari itu. Habis. Okey, jom kita ke aktiviti yang seterusnya. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan isi tempat kosong dengan betul. Tadi cikgu dah bimbing awak untuk gariskan isi penting, betul tak? Isi penting itulah yang kita nak isi dalam tempat kosong di bawah petikan tadi dalam buku kamu. Nampak tak? Ini makanan. Makanan yang dimasak oleh Ibu Suraya tadi. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kamu isikan dengan isi penting yang cikgu dah gariskan sebentar tadi. Tengok contoh ni. Nasi putih, gulai daging, ikan pekasam goreng, kerabu umbut kelapa. Tulis dengan kemas ya murid-murid. Ingat pesan cikgu, huruf P kecil, G kakinya semuanya di bawah garisan. Okey, bagus. Dan yang kedua pula ialah pencuci mulut. Pencuci mulut yang dimasak oleh Nenek Suraya dalam teks tadi kita pun dah gariskan, iaitu pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga pudak. Kamu tulis semua dalam huruf kecil, tulis dengan kemas dan cantik. Inilah yang kita hendak nyatakan murid-murid. Idea ataupun bahasa bakunya kita sebut idea. Ya, idea keseluruhan inilah yang kita nak nyatakan, kita tulis dalam tempat kosong dalam buku yang bawah sekali ni. Daripada teks yang kita baca sebentar tadi, kita tahu teks itu menceritakan tentang apa dia? Makanan ke, pakaian ke, tarian ke atau apa? Murid-murid kena fikir dan cuba buat. Jadi yang tadi kita cerita nasi putih, gulai daging, ikan pekasam goreng, itu semua adalah makanan tradisional utara. Jadi ini kamu tulis cantik-cantik dekat tempat kosong ini ya dalam buku ya. Kalau kamu dapat tulis idea keseluruhan ini, maka kamu dah dapat mencapai objektif pembelajaran kita. Bagus murid-murid cikgu. Dah siap yang tadi? Bagus. Jadi kita kena banyak buat latihan, barulah kita akan jadi lebih hebat lagi. Betul tak murid-murid? Baik, tengok pula muka surat 73 yang bertajuk enak dan lazat. Jumpa tak petikan yang ada gambar ni? Muka surat 73. Jom kita buat. Baca terlebih dahulu ya, ikut cikgu. Tajuknya enak dan lazat. Baik, kotak yang pertama dulu, perenggan pertama. Mari baca. Makanan tradisi kaum Melayu. Sangat, turun bawah, banyak. Nokta. Makanan yang popular ialah, turun bawah, ketupat, koma, rendang dan sate. Nokta.
Makanan ini turun bawah biasanya dihidangkan semasa hari raya. Nokta. Rasanya sangat sedap. Nokta. Murid-murid, kan kita baru saja menyambut hari raya. Ada tak kamu makan juadah ini? Sate, ketupat, rendang. Jadi daripada petikan ataupun perenggan yang kita baca tadi, boleh tak kamu nyatakan kepada cikgu idea keseluruhan apa yang kamu baca mengenai pakaian ke, tarian ke, bangunan ke, atau apa ya? Betul. Makanan. Tapi makanan ni makanan orang Melayu ke, India ke, atau Cina ya? Jadi kamu kena nyatakan dengan lengkap idea keseluruhan. Perenggan yang kita baca tadi ialah makanan tradisi kaum Melayu. Pandai. Jadi kamu tulis pada tempat kosong ini makanan tradisi kaum Melayu. M ni huruf besar ya, sebab Melayu kata nama khas. M ini pun huruf besar sebab huruf yang pertama. Dan jangan lupa di hujungnya letak nokta. Pandai. Okey, mari kita baca perenggan yang kedua pula. Kaum Cina suka makan kuih bulan, kuih turun bawah bakul dan yisang semasa perayaan turun bawah Tahun Baharu Cina. Nokta. Makanan ini makanan tradisi kaum Cina di Malaysia. Ingat orang Cina mereka sambut Tahun Baru Cina. Jadi mereka pun ada makanan tradisi mereka sendiri. Jadi idea keseluruhan yang kita baca tadi apa dia murid-murid? Ini makanan apa? Makanan tradisi juga, tapi kaum apa ya? Pandai, kaum Cina. Ini jawapan dia. Makanan tradisi kaum Cina. Si huruf besar ya. Tulis di tempat kosong ini. Baik, perenggan yang terakhir. Terdapat pelbagai makanan tradisional turun bawah kaum India seperti muruku, vadai, ladu turun bawah dan putu mayang. Semasa menyambut Deepavali, makanan ini dihidangkan kepada tetamu. Nokta. Murid-murid, makanan ini makanan kaum apa ya? Betul, kaum India. Jawapannya makanan tradisional kaum India. Tradisi dan tradisional sama ya murid-murid, iaitu makanan kaum yang tersendiri. Mudah kan murid-murid? Kamu baca petikan secara keseluruhan dan kamu cuba fikir apa petikan ini ceritakan, mengenai apa. Itulah idea keseluruhan petikan yang kita baca. Hari ini cikgu nak buat satu pertandingan. Murid-murid suka kan pertandingan? Maksudnya siapa yang berjaya dia akan menerima hadiah ataupun ganjaran. Pertandingan teka tajuk. Teka tajuk apa ya? Bukan tajuk lagu, tapi tajuk petikan. Mari kita tengok. Buka buku teks jilid 1. Semua orang buka buku teks jilid 1. Muka surat 65. Muka surat 65 ya murid-murid. Jumpa tak muka surat ini? Jadi pertandingannya ialah kamu perlu membaca perbualan ini, petikan perbualan ini. Baca bersama ibu bapa kamu ke, adik-beradik kamu ke, dan cuba fikirkan apakah tajuk yang sesuai bagi petikan ini. Kamu boleh melihat contoh tajuk petikan yang telah banyak kita baca sebelum ini, betul tak?
Jadi kamu cuba baca, fahami isi penting dan cuba fikirkan idea keseluruhan petikan ini. Idea keseluruhan itulah yang akan dijadikan tajuk. Jadi, sesiapa yang dapat meneka tajuk dengan tepat dan kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Okey? Boleh tak murid-murid? Siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Ye, saya berjaya. Bagus murid-murid. Kalau sudah siap buku aktiviti tadi, tangkap gambar dan hantar secara peribadi kepada cikgu untuk disemak. Jangan lupa juga fikirkan tajuk petikan pertandingan kita tadi. PM secara peribadi kepada cikgu dan cikgu akan umumkan pemenangnya nanti. Boleh ya murid-murid? Ya. Nampaknya itu sajalah isi pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi murid-murid. Kalau ada pertanyaan, boleh hubungi Cikgu Haslinda. Sekian, terima kasih. Bye, jumpa lagi.